Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lana lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan menghadirkan niat dan membanyakkan niat kebaikan, insya-Allah mudah-mudahan kita beroleh banyak kebaikan dalam majlis perbincangan ilmu yang akan merujuk hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dengan niat dan kesungguhan kita untuk benar-benar memahami intibati hadis, intibati hadis yang ke-18 berkenaan dengan takwa dan akhlak mulia, maka insya-Allah pada malam ini kita akan meluangkan sedikit masa lagi untuk kita melihat catatan-catatan ilmu berkenaan dengan takwa. Jadi kita akan teruskan lagi dengan merujuk kepada kitab 40 hadis yang masing-masing ada. Boleh merujuk kepada hadis yang ke-18 Pada malam ini kita akan teruskan bagaimana kita lihat hadis ini. Padanya terdapat 3 intibati utama yang untuk kita ulang kaji. Yang pertama apa dia? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Wa atbi'as sayyi'ata alhasanata tamhahuha. Iringilah kejahatan, keburukan yang dilakukan dengan kebaikan, maka perkara itu akan menghapuskannya. Dan yang ketiga apa dia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi hadis yang ke-18 ini, ingatlah 3 perkara ini pokok-pokok utamanya. Yang pertama, ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua ialah bagaimana kita melakukan kebaikan apabila berlakunya keburukan, mudah-mudahan itu mendapatkan pengampunan. Dan yang ketiga adalah akhlak yang mulia untuk diamalkan semasa berinteraksi dengan manusia. Baik, kita akan teruskan kepada perbincangan yang keempat kalau mengikut cetakan saya edisi ini, berkenaan dengan kata-kata tokoh ulama berkenaan dengan takwa. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan apakah definisi takwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang pertama apa dia? Takwa itu takut kepada Allah. Al-khawf minal jali wal-amalu bit-tanzil. Beramal dengan Al-Quran. Ar-ridha bil-qalil, yakni ridha dengan sedikitnya harta. Wal-isti'adad li-yawmir rahim, dan persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Itu adalah 4 intipati yang termuat dalam definisi takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama apa dia? Takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan Al-Quran. Apa sahaja amalan kita ini kena ada rujukannya. Kena ada rujukannya. Apa yang pasti Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma' dan qiyas, dan segala kefahaman yang telah dipimpin oleh para ulama kita, para fuqaha Islam. Baik, berikutnya Al-Hasan Basri menyatakan
takwa itu sentiasa tetap bersama dengan orang yang muttaqin. Selagi mana mereka meninggalkan perkara yang halal, banyak perkara yang halal kerana takut terjatuh dalam perkara yang haram. Ini nak menggambarkan tahap ataupun peringkat berhati-hati yang lebih tinggi bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin bagi orang awam, dia mengikut secara, orang kata apa, cut off yang asas sahaja. Yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan. Mungkin itu bagi orang kebiasaan, orang biasa. Namun bagi mereka yang lebih halus jiwanya, yang lebih kuat lagi ketakwaannya kepada Allah, hatta perkara-perkara yang halal sekalipun, sebahagiannya ataupun banyak perkara yang halal dia tinggalkan. Kerana apa? Kerana takut perkara itu bukan miliknya. Banyak situasi yang boleh diambil contoh pada hari ini. Umpamanya dulu pernah kita bincangkan, kalau ada tradisi budaya berkongsi makanan di pejabat, di pantry, memang diniatkan makanan itu untuk dikongsi, tetapi untuk lebih berhati-hati, takut-takutlah makanan itu dikhususkan kepada meeting yang tertentu sahaja. Jadi kita berhati-hati. Kita tanya dahulu, makanan ni untuk siapa? Daripada siapa? Kan? Baik. Banyak lagi contoh yang boleh kita ambil, kita boleh lihat. Kerana ini kita dapat memahami apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Orang yang bertakwa ini, benda-benda yang halal sekalipun, banyak perkara yang halal mereka tinggalkan kerana takut terjatuh kepada perkara yang haram. Okay, baik. Yang ketiga yang dinakalkan, dinukilkan daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Apa yang termasuk dalam perkara takwa yang sempurna adalah melakukan kewajipan, meninggalkan keharaman dan syubhat. 3 benda ni. Buat yang wajib dan tinggalkan yang haram dan yang syubhat. Dulu pernah kita bincangkan dalam 40 hadis Imam Nawawi juga berkenaan dengan halal, haram dan perkara yang sama-sama di antaranya. Jadi orang yang bertakwa, dia akan buat benda yang wajib dan dia tinggalkan perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Kedai makan tak tahu status halal ayam yang disembelih. Macam mana? Berhati-hati, berhati-hati. Kena ada kesedaran yang secara menyeluruh lah. Pernah saya diajukan perbincangan berkenaan dengan sebahagian pengusaha kedai-kedai restoran Arab, nasi Arab. Pernah ditanyakan macam mana status ayam-ayam yang dibekalkan. Jadi mungkin kita boleh kaji benda itu. Sebab yang datang pun datang daripada, persoalan ini pun datang daripada ahli akademik. Mungkin mereka ada pengalaman yang telah dialami. Jadi itulah. Kena ambil perhatian, berkenaan dengan halal dan haram. Dulu pernah jadi isu bagaimana dijumpai di pasaraya ayam yang mana tengkuknya berlubang. Maksudnya tidak disembelih dengan cara yang betul. Jadi kena buat aduan dan ada penguatkuasaannya. Baik. Seterusnya, daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, bukanlah takwa ini semata-mata kita puasa siang hari, qiyamul lail waktu malam dan gabungan antara keduanya. Bukan sekadar itu sahaja. Bukan sekadar puasa siang hari, malam qiyamul lail dan gabungan puasa dan qiyamul lail. Tetapi takwa yang sebenar adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan menunaikan perintah Allah. Itu yang lebih utama. Tinggalkan perkara yang diharamkan dan tunaikan perintah Allah. Contoh di sini yang boleh kita ambil adalah apa dia? Puasa di siang hari. Ya, di sini dimasukkan puasa sunat lah, sebab puasa wajib semua orang kena buat. Ini puasa sunat. Puasa sunat tetapi melakukan perkara yang diharamkan. Umpamanya apa? Menfitnah orang lain. Jadi adanya contradiction, pertentangan.
Puasa dah bagus dah, puasa sunat, tetapi masih lagi melakukan perkara yang haram. Yang ini contohnya dosa fitnah. Jadi di sini kita dapat faham yang lebih utama sebenarnya adalah meninggalkan perkara yang diharamkan. Tapi kalau dapat buat dua-dua lagi baguslah. Tinggalkan perkara yang diharamkan, itu yang lebih utama dia buat. Dia tinggalkan perkara yang diharamkan dan juga dia puasa pada siang hari. Dan satu lagi yang kedua ialah menunaikan perintah Allah. Itu yang lebih utama sebenarnya, yang kita kena patuhi. Kita pernah buat perbincangan, perbandingan sebelum ini, bagaimana seseorang itu qiyamul lail pada waktu malam dengan ibadah-ibadah sunat tanpa ada rehat, terlalu bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah sunat pada waktu malam sehingga mengabaikan keperluan tubuh badannya untuk berehat. Akhir sekali tertewas dan tertinggal waktu subuh. Jadi sekali lagi berlakunya pertentangan. Menunaikan perintah Allah itu lebih utama, lebih wajib. Maka perlu diaturkan. Ibadah malam ini sebenarnya yang paling utama, natijahnya adalah subuh nanti kena buat juga. Memang kena buat. Jadi kena rancang ibadah qiyamul lail itu. Kena ada waktu persiapan rehat yang mencukupi, ya. Jangan sampai kita tertinggal benda yang memang dah wajib kerana kita utamakan benda yang sunat. Okay, baik. Seterusnya, Talq bin Habib berkata, takwa itu kamu beramal mentaati Allah atas cahaya daripada Allah, yang kamu harap pahala daripada Allah, ya. Kamu meninggalkan maksiat atas cahaya daripada Allah kerana kamu takut azab Allah. Baik. Di sini, kalau kita nak faham juga, ya, bagaimana ungkapan la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bilakah ungkapan ini kita lafazkan? Antaranya semasa zikir wirid yang kita lakukan setiap hari, dan juga masa bila? Masa kita menjawab azan, ataupun iqamah. Pada bahagian hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, kan, kita jawab la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ustaz saya beritahu dalam nak mensyarahkan perkara ini, lihat di situ ada dua benda, la haula wala quwwata. Tidak ada haula dan tidak ada quwwata. Dengan arti kata tidak ada keupayaan untuk melakukan ketaatan dan tidak ada keupayaan kemampuan untuk mengelakkan perkara yang diharamkan. Dua benda ni, nak buat benda baik dan nak mengelakkan benda yang tak baik, melainkan dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita dapat rujuk di sini, dinyatakan takwa ini kita buat benda taati Allah atas cahaya, yakni dengan panduan daripada Allah SWT, dan kita mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Pengharapan ini, ya, kita akan banyak dengar nanti semasa tazkirah berkenaan dengan Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keadaan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatul qadr atau kama qala imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kedua, meninggalkan maksiat dengan cahaya daripada Allah, dengan bimbingan daripada Allah Ta'ala juga, kerana kita takut azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal, sebenarnya kita ni buat semua benda kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Jadi kena belajarlah, kena usaha untuk terus belajar. Tidak ada pengakhiran untuk menuntut ilmu. Tak boleh kita semangat sangat beramal tanpa ada ilmu. Bahaya. Takut nanti jadi banyak masalah yang lain. Banyak masalah yang lain. Kena ada ilmu. Baik. Dan akhir sekali di sini daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sempurnanya takwa dengan sebab seseorang bertakwa kepada Allah sehingga dia takut melakukan dosa walaupun sebesar zarah. Dalam surah mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sesiapa sahaja yang lakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan nampak, dia akan lihat nanti. Begitu juga dengan keburukan, walaupun sebesar zarah, kita akan lihat nanti. Dia punya rekod balasan dan seumpama, ya. Maka bila kita ada sifat takwa yang sempurna, maka kita tak akan memandang kecil walaupun jadi tidak akan memandang rendah walaupun kepada dosa kecil, ya. Baik. Seterusnya, definisi muttaqin. Muttaqin ini merujuk kepada orang yang bertakwa. Sebahagian masjid kan ada nama Masjid Al-Muttaqin. Surah Al-Muttaqin merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang takut kepada syirik, iaitu beribadat kepada berhala, dan benar-benar mengikhlaskan semata-mata kerana Allah dalam ibadah. Ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah dalam ibadah. Berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang bertakwa ialah mereka yang mengawasi diri daripada hukuman Allah, dalam meninggalkan apa yang mereka tahu daripada petunjuk dan mengharapkan rahmatnya, dan membenarkan apa yang dibawa dengannya. Jadi lihat di sini sekali lagi, perhatian itu diberikan kepada nak menjaga diri kita daripada buat benda yang dilarang oleh Allah. Jaga diri daripada buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada asas kefahaman yang telah kita bina bahawa dalam mentaati Allah ini, takwa kepada Allah ini, buat benda yang diperintahkan, yang diwajibkan, dan kita meninggalkan perkara yang dilarang. Dia kena seimbang. Tak boleh banyak beribadat tapi pada masa yang sama berlaku zalim kepada haiwan, berlaku zalim kepada manusia lain. Tak boleh, dia kena seimbang. Boleh jadi dia banyak solat wajib dan solat sunat, tetapi puasa Ramadan tak buat, tetapi berjudi, tetapi makan haiwan yang tidak disembelih. Tak boleh, dia kena seiringan. Yang diperintahkan wajib buat, yang dilarang tu kita tinggalkan, seimbang. Baik. Berikutnya Al-Hasan berkata, orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terjatuh ke dalam apa yang diharamkan kepada mereka dan menunaikan benda yang difardukan kepada mereka. Baik. Lihat di situ ayat Quran surah Al-Furqan ayat 70 yang dapat kita hubung kaitkan dengan hadis ini, yang mana Nabi menyatakan apabila berlakunya sebarang kelakuan maksiat, segeralah iringi dengan kebaikan, mudah-mudahan mendapat pengampunan dosa. Yang mana ayat ini, faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka orang itu Allah akan menggantikan tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Baik. Dan berikutnya ayat dalam surah Ali Imran. Ali Imran baca Ali Imran, bukannya Al Imran. Kok lah dia kata ni salah hijau ni, Al Imran ni. Al Imran kan Ali Imran. Ali Imran ya. Ali itu bermaksud keluarga. Surah yang lain memang Al surah yang lain, contohnya Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nisa dan seterusnya. Tapi yang ini memang Ali Imran ya. Keluarga Imran. Dulu soalan saya pernah tanya kepada ustaz saya pada sekolah menengah dulu. Kok lah tersilap eja kan? Tak. Memang Ali itu bermaksud keluarga Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun akan dosa mereka. Itu sikap orang yang bertakwa. Baik. Okey, insya-Allah mudah-mudahan mendapat faedah, dan insya-Allah kita akan melihat beberapa lagi panduan daripada kitab Al-Wafi. Dalam kitab ni alhamdulillah dan insya-Allah banyak dikemukakan dalil-dalil berkenaan dengan takwa. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada pen ataupun pensel boleh catat
untuk rujukan ya. Baik. Di sini di bawah judul At-Taqwa Sabilun Najah. Takwa ini adalah jalan bagi keselamatan. Baik. Bantuan Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa berada bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Apa dalilnya? Dalilnya daripada surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan mereka yang berlaku kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Baik. Seterusnya, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka rezeki yang baik dan juga bantuan daripada kesukaran, iaitu yang sentiasa kita dengar daripada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menyediakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepada mereka daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Baik. Berikutnya, orang-orang yang bertakwa juga akan mendapat pemeliharaan Allah daripada tipu daya musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Surah Al-Imran ayat 120. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membawa kemudaratan daripada tipu daya musuh-musuh. Baik. Orang-orang yang bertakwa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Dan rahmat aku meluas atas setiap perkara dan aku tuliskannya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Allah Ta'ala menceritakan sifat dirinya, zatnya, yang mana dinyatakan dengan sifat pengampunan juga, iaitu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Itu dalam surah Al-Muddathir ayat 56. Dan yang ini yang kita insya-Allah mudah-mudahan kita semua akan mendapatnya nanti di akhirat, iaitu Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran kedudukan yang indah kepada orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Orang-orang yang bertakwa ini akan ditempatkan di syurga-syurga nanti dan sungai-sungai, dan berada pada kedudukan yang mulia pada sisi Allah Ta'ala. Itu di akhir sana nanti Baik. Boleh itu adalah beberapa ayat panduan untuk kita memahami perkara berkenaan dengan takwa. Baik. Puan nota tak? Tulis tak? Kalau ada pen, tulislah. Mudah-mudahan dia meresap nanti dalam kefahaman kita. Baik. Di sini saya ada lagi beberapa perkara untuk dikongsikan Baik. Berkenaan dengan takwa juga. Takwa ni benda yang besar sebenarnya. Sebab itu khatib akan sentiasa memberikan peringatan tentang takwa. Seminggu sekali, sebulan 4 kali, setahun 48 kali. 48 kali setahun kita diingatkan tentang takwa. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku mewasiatkan diri kamu dan diriku tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khatib sampaikan. Tuan-tuan dan puan semua kalau ada kesempatan
Dan kalau ada, mungkin ada latar belakang bahasa Arab juga, cuba buat perbandingan kita dengan khutbah yang disampaikan oleh tuan-tuan guru masyarakat kita. Mungkin di luar negara, di negara-negara Arab, yang mana mereka tak begitu terikat 100% dengan teks. Dan kita cuba buat perbandingan dengan khutbah yang disampaikan di sini. Jadi maksud saya di sini adalah di sudut penyampaian itu ada kalanya memang menyentuh, menggegarkan jiwa kita. Penyampaian yang orang kata tak terlalu terikat 100%. Bila disebut tentang takwa tu memang menyentuh perasaan kita untuk fikirkan betul-betul tentang takwa ni. Mungkin kita kebiasaan kita mungkin insya-Allah lah mungkin dapat kita baiki lagi. Kita tak begitu nak meresap sangat, nak faham apakah itu takwa. Sekadar kita dengar rukun Tuhan kan. Tapi insya-Allah kita cuba untuk lebih memahami baik takwa. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang berkenaan takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastabti'u ar-rizqa fa innahu lam yakun 'abdun yamutu hatta yablughu akhir rizqihi huwa lahu fattaqullah wajmilu fi talabi minal halal wa tarkil haram. Baik. Hadis ini berkenaan dengan rezeki dan pesanan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan kita merasa bahawa rezeki itu sampai lambat kepada kita. Jangan sesekali kita fikir macam tu. Kerana apa? Seseorang itu tidak akan mati melainkan setelah sampai kepadanya rezeki yang terakhir baginya. Kena yakin benda ini. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang telah ditentukan kepada kita, rezeki itu akan sampai juga kepada kita. Dia tak akan lambat sampai kepada kita. Tak akan terjadi kita mati tanpa mendapat rezeki yang terakhir yang akan sampai kepada kita. Itu dia. Baik. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Elokkanlah dalam usaha mencari perkara yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Kan? Baik, itu adalah hadis berkenaan dengan mencari rezeki dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak aplikasi yang boleh kita ambil. Umpamanya harta-harta syarikat itu kita akan betul-betul beri perhatian bila kita guna. Benda ni boleh tak saya guna untuk tujuan peribadi? Ada mesin photostat dekat pejabat. Tergamuk ke guna mesin photostat tu untuk photostat kerja rumah anak? Dia pergi photostat buku kerja rumah anak dia dekat pejabat. Tak boleh, tak boleh. Itu adalah hak ataupun untuk urusan pejabat. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Kau tengok dekat meja stationery tu ada banyak pen. Buat balik rumah sikit, bagi dekat anak, untuk anak menulis. Tak boleh, hati-hati. Benda-benda yang bukan kita punya, kita kena berikan perhatian. Pernah tak dengar kisah antara pemimpin-pemimpin yang soleh sebelum ini? Apabila waktu malam dulu kan tak ada lampu macam ni kan, dia ada lampu yang kena dinyalakan kan. Jadi sebelum seseorang itu berjumpa dengan dia akan tanya dulu, ini urusan negara atau urusan peribadi? Jadi kalau urusan negara akan guna lampu yang memang dibiayai oleh kerajaan. Dan kalau untuk urusan peribadi, dia akan nyalakan lampu yang tujuan peribadi. Jadi itu contoh takwa, sikap berhati-hati yang telah ditunjukkan oleh pemimpin yang soleh sebelum ini. Baik. Seterusnya berkenaan dengan takwa ini,
kita nak tahu apakah antara petanda seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini disampaikan oleh Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman. Dinyatakan di sini ada 3 perkara yang menunjukkan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan yang dilakukan. Di sini dinyatakan bihusni tawakkulihi, tawakal yang baik, tawakal yang baik. Yang kedua adalah wa bihusni ridah fima atah, dia redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa bihusni sabrihi fima ibtalah, dan dia bersabar atas apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini adalah 3 perkara yang menjadi petunjuk, indikator sifat takwa seseorang itu, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman. Apakah yang pertama itu? Tawakal kepada Allah dalam urusan yang dilakukan. Yang kedua, redha dengan apa yang dikurniakan. Dan yang ketiga adalah sabar dengan apa yang diuji. Redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selari dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ar-ridha bil qalil, redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah, sungguh pun perkara itu sedikit. Wa bihusni sabrihi fi mabtalah, sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kita pelajari dahulu ajaban, sungguh urusan seseorang mukmin itu, apa sahaja yang berlaku kepadanya adalah baik. Kalau benda itu baik, dia bersyukur. Kalau benda itu menyenangkan, dia bersyukur. Kalau benda itu menyedihkan, dan dia bersabar. Kedua-duanya baik baginya. Dalam sudut pandang yang lain, apa sahaja yang berlaku kepada kita dan insya-Allah kepada seluruh muslimin dan muslimat, sama ada menaikkan darjat kita di sisi Allah ataupun menghapuskan dosa-dosa kita. Baik. Itu adalah yang kedua lah, untuk kita masukkan dalam pengetahuan kita apakah antara tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan sedikit lagi berkenaan dengan takwa ini juga Apa doa yang ringkas yang boleh kita amalkan untuk memohon agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat takwa? Antaranya ialah Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan huda, petunjuk, wal-tuqa, sifat takwa, wal-afaf, kemuliaan, dan ghina, kekayaan ataupun diri kita ini tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Dan tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita pernah dengar dan selalu dengar ayat ini, ayat daripada surah Ali Imran ayat 102. Bagaimana kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang takwa dan juga saat-saat kematian. Penting penting. Kerana kita pengakhiran kita kat dunia ini, sebelum kita berangkat menuju ke akhirat, titik pisahnya adalah kematian kita kat dunia ini. Maka kita kena lihat jauh ke sana yang kita akan hadapi nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Di surah Ali Imran. Lihat ya, sifat takwa dan juga hubung kaitnya dalam keadaan kita nak mati nanti. Sebab itulah ya, biasakan diri kita dengan melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terbaca salah satu nasihat daripada ulama-ulama sebelum ini. Maksudnya macam inilah, dia katakan, sesiapa yang masa hidup dia ni, dia jaga lisan dia, lidah dia ni dia jaga daripada mengata orang lain, mendedahkan aib orang lain dan sebagainya. Dia tak buat benda tu. Dan dia membanyakkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah golongan ini masa nak mati nanti, insya-Allah dia akan mudah untuk melafazkan syahadah. Sebaliknya, mereka yang semasa hidup ini banyak membuka aib orang lain, bercakap buruk tentang orang lain, berlaku dosa dengan lidahnya, maka dikhawatiri akhir hayat nanti dia susah nak melafazkan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ini sama-samalah kita berikan perhatian ya. Sama-sama kita latih diri kita, biasakan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tahap benda itu boleh keluar dengan mudah daripada lidah kita. Mungkin dalam masyarakat kita ada sebahagian yang kata apa, istilah dia melatah kan. Dia tersebut benda-benda yang pelik-pelik. Kita cuba tukarkan benda ni. Mudahkan diri kita untuk menyebutkan lafaz-lafaz zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu kita bincangkan, ya benar, ada dalil-dalil yang warid daripada Nabi SAW berkenaan dengan zikir-zikir yang ada bilangannya. Bilangan yang tertentu. Ada yang Nabi sebutkan 70, 100 secara harian ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim 100 kali setiap hari. Zikir 33 selepas solat. La haula wala quwwata illa 10 kali selepas bagi salam. Ada lagi zikir-zikir yang dinyatakan secara khusus bilangan yang boleh kita lakukan. Namun di sana untuk tujuan menyibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada sebahagian kalau istilahnya inilah secara praktikalnya, ada amalan berzikir yang diletakkan ribu-ribuan ya, ada yang ratus, ada yang ribu, ada yang puluh ribu. Tujuannya apa? Untuk kita membanyakkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat bahawa tujuannya bukan nak menyibukkan diri nak dapatkan bilangan itu, tapi sebenarnya nak occupy our mind dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey, insya-Allah itu adalah berkenaan dengan zikir. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan ya, dalam majlis-majlis beginilah umpamanya banyaklah bersama-sama kita membanyakkan doa, mudah-mudahan ya kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syaratu tahaqquqit taqwa. Syarat untuk merealisasikan takwa. Macam mana nak realisasikan takwa ini? Mahu ataupun tidak, kena ada ilmu. Kadzalika innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Surah Fatir ayat 28. Di sini dinyatakan antara kepribadian ataupun ciri-ciri orang yang berilmu adalah mereka ini takut akan Allah Subhanahu wa taala. Adanya panduan ilmu yang benar. Hadis muttafaqun alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka dia akan diberikan kefahaman dalam beragama. Saya teringat dulu pernah menghadiri kuliah pengajian kitab Bustadul Arifin. Kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Juga penyusun kitab 40 hadis ini.
Dalam salah satu perbincangannya yang saya boleh ingat lah, bagaimana Ustaz beritahu, dia kata kita pun kena bijak menyusun peluang pahala yang ada. Ada kalanya kita akan berubah sikit daripada kelaziman kita. Sebagai contoh mungkin dah biasalah puasa Isnin Khamis, tak pernah tinggal. Tetapi tiba-tiba hari itu ada tetamu yang datang daripada jauh. Mungkin ahli keluarga, mungkin mak ayah mertua contoh, ataupun kawan-kawan lama yang datang pada hari Isnin dan Khamis tersebut. Jadi pada waktu tersebut, apa peluang yang terbaik yang boleh kita ambilkan? Yang ini kita meraihkan kehadiran mereka. Tiba-tiba mereka mempelawar, berbesar hati nak makan sama-sama. Apa reaksi kita pada masa itu? Jadi pada masa tersebut, kalau itu puasa yang sunat, maka lebih baik kita meraihkan hajat dia. Kita makan bersama-sama dengan dia. Jangan pula nanti kata, saya ni memang biasalah puasa Isnin dan Khamis ni, saya tak boleh makan sekali. Itu dah jadi takut jadi riak pula kan. Maka kena pandai pilih peluang pahala mana yang lebih besar. Ada kalanya kelaziman kita mungkin berubah, sebab kita nak menyesuaikan diri dengan peluang pahala yang ada. Kan? Jadi itulah yang kita boleh ambil. Okay, baik. Baik. Di sini dinyatakan juga at-taubatu syaratu li takfiril kaba'ir. Taubat adalah syarat untuk menghapuskan atau mendapatkan pengampunan bagi dosa-dosa besar. Jadi sungguh pun dinyatakan tadi dalam hadis, segeralah iringi kejahatan itu dengan melakukan kebaikan dalam usaha kita nak dapatkan keampunan. Tapi kena lihat situasi dosa tu macam mana. Kalau dosa-dosa yang besar, kena laksanakanlah apakah yang dituntut. Jika kita telah mengambil hak orang lain, maka kena pulangkan. Kita curi harta, mungkinlah ada seorang hamba Allah itu, dia curi harta orang lain. Untuk dapatkan keampunan dosa tu, dia kena pulangkan harta tersebut kepada tuan tu. Bukan maksud kata dia dah curi, hasil curian tu dia sedekah ke masjid. Tak, bukan macam tu. Tak kena cara. Tak kena cara. Ahli jemaah masjid ataupun surau Jumaat, tiap-tiap minggu dia dapat selipar baru. Apa maksud dia? Tiap-tiap minggu selipar baru. Dia seronok di masjid, dia tengok dekat rak kasut yang mana yang sedap dengan dia ambil. Salah tu tak boleh ambil. Bukan hak kita. Lepas tu dia salah faham. Dia kata hadis ini beritahu bila buat jahat, iringi dengan kebaikan. Dia dah ambil selipar orang lain, dia masuk di tabung sedekah kat surau masjid. Tak kena macam. Salah tu salah macam tu. Kita kalau betul-betul memahami hadis ataupun panduan-panduan yang berkenaan dengan takwa ni, tinggalkan yang haram dan syubhah ni, kita akan sanggup balik kaki ayam. Kalau terjadi selipar kita hilang. Melainkan kalau masjid tu sediakan ni selipar backup. Pada masa-masa yang kecurian boleh pinjam selipar surau ni, selipar backup. Bila dah balik rumah, ambil selipar lain, pulangkan semula. Kalau surau tak ada konsep macam tu, kita akan lebih rela pulang dalam keadaan berkaki ayam ataupun gunakan selipar backup dalam kereta kita contoh, daripada kita ambil selipar orang lain pula.
Kalau tak, masalah dah selesai. Betul tak? Siput kita hilang, kita ambil siput orang lain pula. Jadi benda ni takkan habis. Jadi itulah InsyaAllah. Baik. Dan akhir sekali sebelum kita tangguhkan dan kita dirikan solat fardu isyak secara berjamaah, apa perkara ketiga dalam hadis tadi? Wa khaliqin nas, apa dia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berkenaan dengan akhlak yang mulia. Sememangnya perkara ini tak dapat dinafikan ya. Salah satu hadis Nabi menyebutkan seseorang itu timbangan pahalanya nanti sangat berat dan boleh menyaingi orang yang berjaga malam dengan ibadah sunat dan orang yang berpuasa siang hari, puasa sunat. Kerana apa? Kerana akhlaknya yang mulia. Ingat tak dulu kita bincangkan bagaimana ada salah seorang sahabat Nabi itu yang Nabi beritahu dia ini adalah ahli syurga. Jadi sahabat lain pun rasa tertarik untuk siasat apakah amalan yang istimewa. Bila dia siasat, tak ada pun yang sangat-sangat istimewa, melainkan satu benda yang dia beritahu, dia ni setiap malam sebelum dia tidur, dia akan maafkan kesalahan orang lain kepada dia. Itu yang melayakkan dia menjadi ahli syurga. Dan itu terkait dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah. Dan insyaAllah kita dapat lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Lepas ni kalau diuji dengan slipper hilang, ingatlah perbincangan takwa kita malam ni. Ya? Tak kebenaran kan? Pulang nama dia. Betul. Okey. Saya beri contoh yang mudah lah. Sebab isu kehilangan slipper ni agak global betul tak? Kehilangan slipper ni agak global. Banyak tempat menghadapi isu slipper hilang sampai kena letak sebelah sana satu, sebelah sini satu kan, supaya tak hilang. Itu contoh yang ringkas lah, contoh yang ringkas. Supaya kita ada sifat takwa. Okay, InsyaAllah lah, mudah-mudahan mendapat faedah. Dan pada pertemuan akan datang kita akan mula masuk ke hadis yang berikutnya. Cukuplah 2 kali kita bincang tentang takwa insyaAllah. Sekali itu sahaja untuk pada pertemuan kali ini. Ada sebarang pertanyaan ataupun tambahan, silakan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah. Akhir kalam, takwa, kita buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Dan jika mampu, tinggalkan juga perkara-perkara yang sama-sama syubhat. Itu sahaja. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nak azan kita untuk jawab azan, dapat pahala jawab azan.